Assalamualaikum semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sihat dan diberkati Allah SWT. Hari ini, kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat di hati kita semua. Sesuatu yang menjadi sumber kekuatan, harapan, dan ketenangan dalam hidup kita. Pernahkah kita terfikir, di antara jutaan buku di dunia, ada satu yang betul-betul istimewa, Al-Quran. Di perpustakaan manapun, kita boleh jumpa pelbagai jenis buku, novel, ensiklopedia, buku motivasi, dan banyak lagi. Tapi hanya satu yang menjadi petunjuk abadi untuk seluruh manusia, tanpa mengira bangsa, usia, atau latar belakang. Ia bukan sekadar buku, tapi kalamullah, kata-kata Allah yang kekal dan sentiasa relevan. Setiap ayatnya mengandungi hikmah, rahmat, dan petunjuk yang tidak pernah lapuk dek zaman. Al-Quran adalah mukjizat yang hidup, yang sentiasa memberi inspirasi dan jawaban kepada persoalan hidup kita. Al-Quran adalah surat cinta dari pencipta kita, Allah SWT, kepada seluruh manusia. Ia adalah bukti kasih sayang Allah yang tidak terhingga, yang mahu membimbing kita ke jalan yang lurus dan selamat. Setiap huruf dan ayatnya adalah tanda perhatian dan cinta Allah kepada hamba-Nya. Bayangkan, kalau kita dapat surat dari seorang raja, mesti kita hargai sepenuh hati. Kita akan baca berulang kali, simpan dengan baik, dan mungkin tunjukkan kepada orang lain dengan bangga. Begitulah sepatutnya kita memandang Al-Quran, surat dari Raja segala raja. Tapi Al-Quran, ia datang dari Raja segala raja, pencipta langit dan bumi, yang maha mengetahui segala rahasia hati kita. Betapa bertuahnya kita kerana diberi peluang untuk membaca dan memahami kalamnya. Di dalamnya ada petunjuk hidup, kisah-kisah pengajaran, berita gembira syurga, dan amaran neraka. Setiap kisah Nabi, setiap peringatan, dan setiap janji Allah adalah untuk membimbing kita menjadi insan yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih bersyukur. Ia adalah manual lengkap untuk bahagia dunia dan akhirat. Al-Quran memberi panduan dalam setiap aspek kehidupan, dari cara berakhlak, berkeluarga, bermasyarakat, hingga cara menghadapi ujian dan cabaran hidup. Ia adalah sumber kekuatan yang tidak pernah habis. Ramai anggap Al-Quran hanya untuk ustadz, tapi sebenarnya ia untuk semua, tak kira siapa kita. Al-Quran adalah penawar jiwa, cahaya hati, dan teman setia. Ia mendamaikan hati yang gelisah, memberi harapan kepada yang putus asa, dan menjadi peneman setia di kala sunyi. Membacanya macam kita sedang bercakap dengan Allah. Setiap kali kita membaca, seolah-olah Allah sedang mendengar dan membalas rintihan hati kita. Ia adalah saat paling indah antara hamba dan Tuhannya. Dalam video ini, kita akan tengok keagungan Al-Quran. Macam mana ia dipelihara, bagaimana ia diturunkan dengan penuh hikmah, dan bagaimana ia terus menjadi sumber inspirasi dan kekuatan umat Islam sejak berabad-abad lamanya, dan janji Allah untuk menjaganya sampai akhir zaman. Jom kita mulakan perjalanan ini bersama-sama, mendalami keindahan dan keajaiban Al-Quran, surat cinta abadi dari Tuhan untuk kita semua. Dalam surah Al-Baqarah, Allah menyebut Al-Quran sebagai Alkitab, sebuah buku yang tiada keraguan padanya, satu-satunya kitab yang benar-benar terpelihara dari sebarang kesilapan atau kekurangan. Setiap ayatnya membawa makna yang mendalam, menjadi cahaya yang menerangi hati manusia yang mencari kebenaran. Al-Quran bukan sekadar buku biasa yang kita baca untuk menambah ilmu, tapi ia adalah the book, kitab utama, sumber mutlak segala kebenaran dan petunjuk. Ia menjadi rujukan tertinggi dalam kehidupan, melebihi segala buku lain yang pernah ditulis oleh manusia. Allah menegaskan dengan jelas, la raiba fi, tiada keraguan padanya. Ini bermakna, tidak ada satupun kesilapan, percanggahan, atau kekeliruan dalam Al-Quran. Setiap huruf dan kalimatnya terjaga, membuktikan keagungan dan kesempurnaan wahyu Allah. Tidak ada satupun buku ciptaan manusia yang mampu memberi jaminan seperti ini. Buku-buku lain mungkin mengandungi kesilapan, perubahan, atau dipertikaikan kebenarannya. Tetapi Al-Quran kekal utuh dan relevan sepanjang zaman. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, mereka yang benar-benar ingin mencari kebenaran dan hidup mengikut jalan yang lurus. Ia ibarat kompas hidup, membimbing kita dalam setiap aspek kehidupan, dari sekecil-kecil perkara hingga sebesar-besar urusan. Namun, hanya mereka yang hatinya terbuka, yang benar-benar ikhlas dan rendah diri, akan dapat merasai manfaat dan keindahan petunjuk Al-Quran sepenuhnya. Ia bukan sekadar bacaan, tetapi satu pengalaman rohani yang mendalam. Al-Quran bukan teori kosong atau sekadar cerita lama, tetapi ia adalah hakikat mutlak, kebenaran yang tidak berubah walau zaman silih berganti. Apabila kita membacanya dengan hati yang bersih dan penuh harapan,
Kita akan merasakan seolah-olah Allah sendiri sedang membimbing dan menenangkan jiwa kita. Inilah keistimewaan Alkitab, satu-satunya buku yang benar-benar menjadi cahaya dan rahmat untuk seluruh manusia. Dalam surah Ali Imran, Allah turunkan Al-Quran sebagai kebenaran yang membenarkan kitab-kitab terdahulu. Al-Quran bukan sekadar petunjuk baru, tapi juga pengesah Taurat dan Injil. Sumber semua kitab ini adalah Allah, dan mesej utamanya tetap tauhid. Al-Quran betulkan, jelaskan, dan sempurnakan syariat yang dah diubah manusia. Ia adalah wahyu terakhir, paling lengkap, dan relevan sepanjang zaman. Membaca Al-Quran bermakna kita menyambung legasi para nabi sejak Nabi Adam. Inilah warisan agung yang perlu kita jaga. Macam mana Al-Quran sampai kepada kita hari ini? Semuanya bermula dengan kalam, benar. Wahyu pertama ajar manusia membaca dan menulis, tekankan pentingnya dokumentasi. Pada zaman Nabi, wahyu ditulis di pelepah tamar, batu, tulang, dan kulit. Lepas Nabi wafat, ramai penghafal syahid dalam perang Yamamah, lalu Saidina Umar cadangkan pengumpulan Al-Quran. Zaid bin Thabit ketuai projek ini, pastikan setiap ayat disahkan oleh 2 saksi. Hasilnya terwujudlah Suhuf, yang kemudian diseragamkan jadi Mushaf Uthmani. Mushaf inilah yang tersebar ke seluruh dunia Islam. Inilah bukti usaha gigih pelihara Al-Quran sejak awal. Keajaiban terbesar Al-Quran ialah jaminan Allah untuk memeliharanya. Tidak ada kitab lain di dunia ini yang mendapat perlindungan langsung dari penciptanya seperti Al-Quran. Sejak ia diturunkan lebih 1400 tahun lalu, Allah telah berjanji untuk menjaga kesucian dan keasliannya dari sebarang perubahan atau penyelewengan. Dalam surah Al-Hijr, Allah berfirman, "Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan Kamilah yang memeliharanya." Ayat ini menjadi bukti kukuh bahwa Al-Quran akan sentiasa terpelihara, tidak kira apa cabaran yang dihadapi oleh umat Islam sepanjang zaman. Pemeliharaan berlaku melalui 2 cara utama, tulisan dan hafazan. Sejak zaman Rasulullah SAW, para sahabat menulis ayat Al-Quran di atas kulit, tulang, dan pelepah tamar. Pada masa yang sama, mereka juga menghafal setiap ayat yang diturunkan, memastikan tiada satu pun yang hilang atau terlupa. Mushaf Uthmani pastikan setiap naskah di dunia seragam, tak ada beza walau satu huruf. Usaha Khalifah Uthman bin Affan mengumpulkan dan bukukan Al-Quran dalam satu mushaf telah memastikan keseragaman bacaan dan tulisan di seluruh dunia Islam hingga ke hari ini. Lagi menakjubkan, jutaan hufaz di seluruh dunia hafal Al-Quran sepenuhnya. Dari kanak-kanak hingga dewasa, lelaki dan wanita, mereka menghafal 112 surah, lebih 6.000 ayat, tanpa tertinggal satu pun. Fenomena ini berlaku di setiap pelosok dunia, dari desa terpencil hingga kota besar. Kalau semua mushaf musnah, umat Islam masih mampu tulis semula dari hafalan. Inilah keunikan Al-Quran yang tidak dimiliki oleh mana-mana kitab lain. Setiap generasi sentiasa melahirkan hufaz baru, memastikan kesinambungan pemeliharaan wahyu Allah. Tak ada buku lain di dunia yang dihafal macam ni. Kitab-kitab lain mungkin dipelajari, tetapi tidak dihafal secara menyeluruh oleh jutaan manusia dari pelbagai bangsa dan latar belakang. Janji ini beri keyakinan mutlak terhadap kesucian Al-Quran. Setiap Muslim yakin bahwa apa yang mereka baca hari ini adalah sama seperti yang dibaca oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Al-Quran hari ini sama macam yang dibaca Nabi Muhammad SAW. Manuskrip kuno dan naskah moden membuktikan tiada perubahan walau satu huruf pun sejak ia diturunkan. Ia adalah mukjizat yang kekal sampai kiamat. Selagi ada umat Islam di muka bumi, Al-Quran akan terus terpelihara, menjadi cahaya dan petunjuk untuk seluruh manusia hingga akhir zaman. Peranan kalam terus berkembang dari zaman tamar ke era digital. Dulu, Al-Quran ditulis tangan, kini dicetak berjuta-juta naskah dan disebar ke seluruh dunia. Kini, Al-Quran boleh diakses di hujung jari melalui telepon pintar dan komputer. Aplikasi Al-Quran mudahkan bacaan, hafazan, dan pembelajaran dengan pelbagai fungsi interaktif. Teknologi digital buka peluang kepada semua untuk dekati Al-Quran, di mana saja, bila-bila masa. Kalam digital adalah sebahagian dari janji Allah untuk jaga Al-Quran. Al-Quran sentiasa hidup, dinamik, dan menyesuaikan diri dengan zaman tanpa ubah isinya. Inilah keajaiban pemeliharaan Allah. Kisah Hafiz cilik buktikan keajaiban Al-Quran. Kanak-kanak seawal 5 tahun mampu hafal 30 juzuk, sesuatu yang luar biasa.
Allah dah mudahkan Al-Quran untuk dihafal, macam firman-Nya dalam surah Al-Qamar. Kunci utama adalah hati yang bersih dan niat yang ikhlas. Makin kita bersihkan hati, makin mudah Al-Quran masuk ke dalam jiwa. Al-Quran adalah penawar hati, bukan sekadar bacaan. Setiap orang ada kisah pribadi dengan Al-Quran. Ia beri ketenangan dan kekuatan. Mukjizatnya bukan hanya pada lafaz, tapi pada kesan mendalam di hati. Inilah yang jadikan Al-Quran sentiasa relevan dalam hidup kita. 3 konsep utama, Alkitab, kalam, dan janji terpelihara, saling berkait membentuk keagungan Al-Quran. Alkitab adalah wahyu sempurna, petunjuk abadi. Kalam adalah alat yang pastikan wahyu ini direkod, disalin, dan disebar tepat ke seluruh dunia. Dari pelepah tamar ke aplikasi digital, kalam sentiasa berperanan. Keseluruhan proses ini di bawah jaminan mutlak Allah. Allah bukan hanya turunkan kitab, tapi juga jaga dan pastikan ketulenannya. Inilah rantaian mukjizat yang jadikan Al-Quran kekal asli sampai kiamat. Lepas faham keagungan Al-Quran, apa langkah kita seterusnya? Al-Quran bukan sekadar untuk dikagumi, tapi untuk didampingi, dibaca, dan diamalkan. Mulakan hari ini, walau hanya 1 ayat sehari, yang penting istiqamah. Jadikan bacaan Al-Quran rutin harian, walau sedikit. Gunakan teknologi, aplikasi Al-Quran, audio qari, atau hafalan digital. Pilih surah pendek, hafal perlahan-lahan, dan ajak keluarga atau rakan bersama. Setiap huruf yang dibaca adalah pahala, dan Al-Quran akan jadi syafaat di akhirat. Kongsikan pengalaman Anda, mungkin ia inspirasi orang lain. Semoga Allah jadikan kita ahli Al-Quran, keluarganya yang istimewa. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Quran dan Kitab Bahrul Mazi, buku-buku suci dan ilmu yang abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran adalah buku suci yang tiada tandingan, sebuah kitab ilahi yang menjadi panduan sejagat umat Islam. Di samping itu, karya ulama seperti Kitab Bahrul Mazi oleh Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi turut memainkan peranan besar dalam membantu umat memahami hadits Rasulullah SAW yang melengkapkan ajaran Al-Quran. Dalam entry blog ini, kita akan meneroka keagungan Al-Quran sebagai Alkitab melalui surah Al-Baqarah 2:2, surah Ali Imran 3:3, dan surah Al-Hijr 19:9. Serta bagaimana kalam, pena, dan konsep terpelihara abadi memastikan kelestariannya. Kita juga akan mengenali Kitab Bahrul Mazi, sebuah buku hadits Melayu yang monumental, yang memperkaya pemahaman kita tentang syariat. Dengan kisah inspirasi, refleksi, dan contoh praktikal, mari kita sepanjang perjalanan ilmu melalui 2 buku suci ini. 1. Al-Quran, buku suci yang tanpa keraguan. Al-Quran, yang dikenali sebagai Alkitab, adalah buku suci yang sempurna, tanpa keraguan, dan penuh kebenaran. Ia bukan sekadar teks rohani, tetapi panduan merangkumi akhlak, undang-undang, sains, dan kehidupan. Mari kita lihat 2 ayat yang menegaskan identiti Al-Quran sebagai buku suci. Surah Al-Baqarah, Zalikal kitabu la raiba fi, hudan lil muttaqin. Buku ini tiada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Perkataan kedua dalam ayat ini, Alkitab, merujuk kepada Al-Quran sebagai buku suci yang pasti dan bebas daripada sebarang keraguan. Menurut tafsir seperti Ibnu Katsir, ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah panduan khusus untuk mereka yang bertakwa muttaqin, yaitu mereka yang menjaga hubungan dengan Allah melalui ketaatan dan kesedaran. Sebagai buku, Al-Quran menawarkan keyakinan mutlak, berbeza dengan buku-buku duniawi yang mungkin mengandungi kesilapan. Kisah sejarah. Pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat seperti Zaid bin Thabit mencatat ayat Al-Quran dengan penuh ketelitian atas arahan Nabi. Usaha ini memastikan buku suci ini kekal terpelihara sejak awal diturunkan. Bayangkan betapa besar tanggung jawab mereka untuk memastikan setiap perkataan Al-Quran direkodkan dengan sempurna. Surah Ali Imran 3:3, Nazala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadai. Dia menurunkan kepadamu buku ini dengan kebenaran, mengesahkan apa yang sebelumnya. Perkataan ketiga dalam ayat ini ialah Al-Kitab, menegaskan Al-Quran sebagai buku yang diturunkan dengan kebenaran. Ia mengesahkan kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Nabi Musa AS, dan Injil Nabi Isa AS, tetapi menyempurnakannya sebagai wahyu terakhir yang universal. Menurut tafsir Al-Jalalain, Al-Quran membetulkan penyimpangan dalam kitab-kitab sebelumnya, yang menurut sumber Islam telah diubah, seperti penambahan sifat-sifat tidak wajar kepada para nabi. Mengapa ini penting? Kedua-dua ayat ini menunjukkan Al-Quran sebagai buku suci yang unik, tanpa keraguan, penuh kebenaran, dan panduan terunggul.
Pengulangan Alkitab sebagai perkataan kedua dan ketiga melambangkan konsistensi identiti Al-Quran sebagai buku ilahi merentasi surah dan zaman. Refleksi pribadi. Pernahkah Anda terinspirasi oleh ayat Al-Quran yang terasa seperti bercakap terus kepada Anda? Contohnya, ayat tentang kesabaran, Surah Al-Baqarah 2 vers 19, atau harapan, Surah Ash-96, sering memberi kekuatan dalam kesusahan. Apakah ayat Al-Quran yang paling menyentuh hati Anda sebagai panduan hidup? 1. Terpelihara abadi, janji ilahi untuk buku suci Al-Quran. Keajaiban Al-Quran sebagai buku suci terletak pada sifatnya yang terpelihara abadi. Ayat berikut adalah bukti jaminan Allah, Surah Al-Lasr 9. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan ini, dan kami pula yang memeliharanya. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran, yang juga disebut Adikr peringatan, kekal dilindungi daripada sebarang perubahan atau penyelewengan. Allah sebagai Al-Hafiz penjaga, menjamin buku suci ini kekal tulen hingga hari kiamat. Ini membezakannya daripada kitab-kitab seperti Taurat dan Injil, yang menurut sumber Islam seperti tafsir Ibnu Katsir, telah mengalami perubahan akibat campur tangan manusia, seperti penambahan cerita atau perubahan teologi. Bagaimana Al-Quran dipelihara? Pemeliharaan Al-Quran melibatkan 3 saluran utama. Jaminan ilahi, Surah Al-Hijr, Mem, menjamin Allah sendiri memelihara teks dan makna Al-Quran, melindunginya daripada penyelewengan. Hafazan, penghafalan. Tradisi hafazan bermula sejak zaman Rasulullah SAW. Para sahabat seperti Ubay bin Ka'b dan Abdullah bin Mas'ud menghafal Al-Quran secara mutawatir, berterusan tanpa putus. Hari ini, jutaan hafiz di seluruh dunia, termasuk di Malaysia, memastikan buku ini kekal hidup melalui hafalan. Al-Quran ditulis pada zaman Nabi Sa'id menggunakan bahan seperti kulit haiwan dan daun kurma. Pada zaman Khalifah Uthman, mushaf rasmi disusun untuk menyatukan umat, memastikan teks seragam. Kisah inspirasi. Di Malaysia, program tahfiz di Ma'ahad seperti Ma'ahad Tahfiz Al-Quran Negeri 9 menghasilkan hafiz muda yang menghafal 30 juzuk dengan penuh dedikasi. Seorang pelajar pernah berkongsi bahawa menghafal Al-Quran memberinya ketenangan dan rasa tanggung jawab untuk memelihara buku suci ini. Ini adalah bukti bagaimana umat Islam turut menyumbang kepada pemeliharaan Al-Quran. Contoh moden, teknologi seperti aplikasi Quran.com dan cetakan Al-Quran digital memudahkan akses kepada buku suci ini. Walaupun medium berubah, teks Al-Quran kekal sama seperti yang diturunkan 1,400 tahun lalu. Pernahkah Anda bertemu seorang hafiz atau mencuba menghafal Al-Quran? Apa pengalaman Anda? 1. Kalam. Pena yang merekod buku suci kalam adalah simbol literasi dan ilmu dalam Islam yang memainkan peranan penting dalam memelihara Al-Quran sebagai buku suci. Walaupun tidak disebut dalam ayat-ayat ini, kalam muncul dalam surah Al-Alaq, Alladzi allama bil kalam, yang mengajar dengan pena. Ayat ini, sebahagian daripada wahyu pertama, menunjukkan betapa Allah menghargai pena sebagai alat untuk menyampaikan dan memelihara ilmu. Peranan kalam dalam sejarah Al-Quran zaman Rasulullah SAW. Para sahabat seperti Zaid bin Thabit dan Ali bin Abi Thalib mencatat ayat-ayat Al-Quran menggunakan kalam pada bahan seperti kulit haiwan, tulang, dan daun kurma. Ini memastikan buku suci ini kekal walaupun dalam bentuk awal. Penyusunan Mushaf Uthman. Khalifah Uthman menyatukan umat dengan mushaf rasmi yang ditulis dengan kalam untuk memastikan teks seragam di seluruh wilayah Islam. Era moden, dengan percetakan dan teknologi digital, kalam telah berkembang menjadi alat moden seperti pencetak dan perisian, tetapi tujuannya sama, memelihara dan menyebarkan buku suci ini. Kisah menarik. Bayangkan para scribe di zaman Khalifah Uthman menulis setiap huruf Al-Quran dengan penuh ketelitian di bawah cahaya lampu minyak. Usaha mereka memastikan kita membaca buku yang sama hari ini. Di Malaysia, penerbit seperti Al-Hidayah Publishers menghasilkan cetakan Al-Quran dengan terjemahan Melayu, menjadikan buku ini lebih mudah difahami. Contoh praktikal, banyak pelajar Islam menulis ayat-ayat Al-Quran semasa kelas agama untuk menghafal atau menghias. Aktiviti ini menghidupkan semangat kalam dan memperkuat hubungan dengan buku suci ini. Adakah Anda pernah menulis ayat Al-Quran dengan tangan atau menggunakan aplikasi digital untuk membaca buku ini? 1. Kitab Bahrul Mazi, buku hadits Melayu yang monumental. Di samping Al-Quran sebagai kitab ilahi, Kitab Bahrul Mazi adalah buku hadits Melayu yang penting, membantu umat memahami ajaran Rasulullah SAW yang melengkapkan Al-Quran.
Ditulis oleh Syekh Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi, seorang ulama kelahiran Makkah 1993-1997 dan tokoh Ma'al Hijrah pertama Malaysia. Kitab Bahrul Mazi adalah syarah dan terjemahan dalam bahasa Melayu Jawi bagi Mukhtasar Sahih Al-Tirmidzi, sebuah ringkasan daripada Sunan Al-Tirmidzi, salah satu daripada 6 kitab hadits utama Kutub Sittah. Sejarah dan keistimewaan Kitab Bahrul Mazi. Penerbitan Kitab Bahrul Mazi pertama kali diterbitkan di Mesir pada tahun 1933 oleh Khalifatul Duaha Al-Bah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, terdiri daripada 22 juzuk dalam 11 jilid. Kandungan mengandungi 272 hadits dan 266 permasalahan berkaitan dunia dan akhirat, merangkumi topik seperti bersuci, solat, haji, dan fiqh. Jilid pertama contohnya membincangkan bab bersuci dengan 126 hadits dan 51 masalah, manakala jilid kedua membincangkan solat dengan 138 hadits dan parper 94 masalah. Bahasa dan gaya ditulis dalam bahasa Melayu klasik bertulisan Jawi, tetapi masih mudah difahami oleh generasi moden. Ia adalah buku hadits Melayu terpanjang dan antara yang pertama diterbitkan di Mesir, menjadikannya unik dalam sejarah kesusastraan Melayu. Metode penulisan. Syekh Al-Marbawi mempelajari Sunan Al-Tirmidzi daripada Syekh Muhammad Ibrahim As-Samaluti di Masjid Husain, Kahirah, dan mengkhatamkannya 7 kali sebelum menghasilkan Bahrul Mazi. Beliau merujuk karya ulama seperti Imam An-Nawawi, Al-Kastalani, dan Ibnu Arabi, serta menjelaskan istilah hadits seperti sahih, hasan, dan garib. Makna nama Bahrul Mazi bermaksud lautan madu, mencerminkan kekayaan ilmu hadits yang manis dan bermanfaat, seperti madu yang memberi khasiat kepada pembaca. Kisah inspirasi. Syekh Al-Marbawi yang belajar di Al-Azhar menghasilkan buku ini dengan penuh dedikasi untuk menyebarkan ilmu hadits dalam bahasa Melayu. Keunikan Bahrul Mazi ialah penerbitannya di Mesir, menunjukkan pengaruh ulama Melayu di peringkat antarabangsa. Buku ini masih dirujuk di Malaysia, termasuk dalam kuliah seperti yang disiarkan di TV Al-Hijrah oleh Dato' Syamsuri Ahmad pada tahun 2024. Contoh praktikal. Dalam bab solat, Bahrul Mazi membincangkan isu seperti doa kunut, merujuk pandangan mazhab Syafi'i dan ulama seperti Imam Nawawi. Ini membantu umat memahami amalan solat dengan lebih mendalam, melengkapkan ajaran Al-Quran. Adakah Anda pernah membaca atau mendengar kuliah tentang Kitab Bahrul Mazi? Apa pendapat Anda tentang usaha ulama Melayu ini? 1. Hubungan antara Al-Quran dan Kitab Bahrul Mazi. Al-Quran dan Kitab Bahrul Mazi adalah dua buku yang saling melengkapi dalam memandu umat Islam. Kitab Al-Quran, Surah Al-Baqarah 22, dan Ali Imran, menegaskan Al-Quran sebagai Alkitab, buku suci tanpa keraguan yang diturunkan dengan kebenaran. Ia adalah wahyu ilahi yang menjadi sumber utama syariat. Terpelihara abadi. Janji Allah memelihara Al-Quran menjamin buku ini kekal asli, bebas daripada perubahan yang menimpa kitab lain seperti Taurat dan Injil. Kalam pernah membantu mencatat Al-Quran Mushaf dan Bahrul Mazi, memastikan kedua-dua buku ini kekal terpelihara dan disebarkan. Kitab Bahrul Mazi. Sebagai syarah hadits, buku ini menerangkan sunnah Rasulullah SAW, yang merupakan penjelasan praktikal kepada Al-Quran. Contohnya, Al-Quran memerintahkan solat, Surah Al-Baqarah 24, manakala Bahrul Mazi memperincikan cara melaksanakannya berdasarkan hadits. Makna simbolik, pengulangan Alkitab sebagai perkataan kedua, dua, dan ketiga, tiga menunjukkan konsistensi Al-Quran sebagai buku suci. Bahrul Mazi sebagai buku hadits melengkapkan Al-Quran dengan menjelaskan hukum syariat, direkodkan dengan kalam dan terpelihara melalui usaha ulama seperti Syekh Al-Marbawi. Refleksi, Al-Quran dan Bahrul Mazi menunjukkan betapa ilmu Islam disebarkan melalui buku-buku suci. Bagaimana Anda menggabungkan pembacaan Al-Quran dan hadits dalam kehidupan seharian? 1. Al-Quran dan Bahrul Mazi dalam kehidupan modern. Kedua-dua buku ini kekal relevan dalam kehidupan modern, membimbing umat Islam dalam pelbagai aspek. Panduan akhlak dan etika, Al-Quran mengajar nilai seperti kejujuran, Surah Al-Baqarah 242, dan kesabaran, Surah Al-Baqarah 2:19. Bahrul Mazi melengkapkan ini dengan hadits tentang akhlak, seperti hadits Rasulullah SAW, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik akhlaknya. Inspirasi ilmu seruan Iqra, Surah Al-Alaq menanam besar, dan penekanan pada kalam menggalakkan umat mengejar ilmu. Bahrul Mazi menyokong ini dengan menerangkan hadits-hadits ilmu, seperti menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap Muslim.
Di Malaysia, universiti seperti UIM mengintegrasikan ilmu Al-Quran dan hadis dalam pelajaran moden. Penyembuh hati Al-Quran adalah Syifa, it's Surah Batuan 2, manakala Bahrul Mazi menyediakan hadis tentang doa dan zikir untuk ketenangan hati. Banyak umat mendapati kedamaian dengan membaca Al-Quran atau merujuk Bahrul Mazi untuk amalan seperti doa kunut. Contoh moden, aplikasi seperti Muslim Pro dan kuliah TV Al-Hijrah tentang Bahrul Mazi memudahkan akses kepada kedua-dua buku ini. Penerbit seperti Al-Hidayah Publishers turut mencetak Al-Quran dan Bahrul Mazi dalam format moden. Adakah Anda menggunakan aplikasi atau buku fizikal untuk mendekati Al-Quran dan hadis? 1. Cabaran dan keindahan. Menghayati buku-buku suci. Menghayati Al-Quran dan Bahrul Mazi mempunyai cabaran dan keindahan tersendiri. Cabaran bahasa. Al-Quran dalam bahasa Arab mungkin sukar bagi yang tidak fasih, manakala Bahrul Mazi menggunakan Melayu Jawi klasik. Terjemahan dan tafsir seperti Tafsir Pimpinan Ar-Rahman atau kuliah moden membantu mengatasinya. Masa, kesibukan moden menyukarkan pembacaan atau hafalan. Namun, membaca beberapa ayat atau hadis sehari boleh menjadi permulaan. Kompleksiti hadis. Memahami status hadis, sahih, hasan, dalam Bahrul Mazi memerlukan ilmu, tetapi kuliah seperti yang disampaikan Dato' Syamsuri Ahmad menjadikannya lebih mudah. Keindahan kedekatan dengan Allah. Membaca Al-Quran, Ujbuz Mamt, dan hadis dari Bahrul Mazi membawa ketenangan rohani. Transformasi diri. Banyak kisah umat yang berubah selepas menghayati Al-Quran dan hadis, seperti meninggalkan tabiat buruk. Warisan Melayu. Bahrul Mazi adalah bukti kehebatan ulama Melayu, menghubungkan kita dengan warisan ilmu Islam. Cadangan praktikal. Mulakan dengan membaca satu halaman Al-Quran dan satu hadis dari Bahrul Mazi setiap hari. Sertai kelas tahfiz atau kuliah hadis tempatan, atau gunakan sumber seperti Quran.com dan TV Al-Hijrah. Adakah cabaran atau keindahan yang Anda temui dalam menghayati Al-Quran dan Bahrul Mazi? Kesimpulannya, Al-Quran adalah buku suci terunggul, sebuah kitab tanpa keruan, Surah Al-Baqarah 2 verse 2, yang diturunkan dengan kebenaran, Surah Ali Imran 3, dan terpelihara abadi oleh Allah, Surah Al-Hijr 19. Kalam membantu mencatat buku ini, daripada mushaf awal hingga cetakan moden. Kitab Bahrul Mazi, karya Syekh Al-Marbawi, melengkapkan Al-Quran dengan menerangkan hadis Rasulullah SAW, membantu umat memahami syariat secara praktikal. Kedua-dua buku ini adalah warisan ilmu yang kekal, membimbing kita dalam akhlak, ilmu, dan rohani. Marilah kita jadikan Al-Quran dan Bahrul Mazi sebagai teman setia dengan membaca, menghafal, dan mengamalkan ajarannya. Kongsikan di ruangan komen. Apakah pengalaman Anda dengan Al-Quran atau Bahrul Mazi? Adakah ayat atau hadis tertentu yang mengubah hidup Anda? Atau adakah Anda terinspirasi untuk mempelajari buku-buku suci ini lebih mendalam? Jangan lupa kongsikan entry ini dengan rakan dan keluarga untuk menyebarkan cinta kepada ilmu Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.